أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 17. Muka surat 17 baris yang ke-16 daripada atas. Muka surat 17 baris yang ke-16 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan wajib i'tiqad, dan wajib i'tiqad bahawa ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala malaikah, dan mereka itu malaikah beberapa hamba Allah Ta'ala. Malaikah ni hamba Allah Ta'ala, Ibadur Rahman, hamba bagi Tuhan yang bernama Rahman, yang dipelihara mereka itu daripada mengerjakan maksiat. Sebab malaikat ni maksum, terpelihara daripada mengerjakan maksiat. Terpelihara daripada mengerjakan maksiat. Lagi suci mereka itu malaikat daripada segala sifat manusia. Lagi suci mereka itu daripada segala sifat manusia, malaikat ni. Dan mereka itu segala malaikat, dan mereka itu malaikat amat banyak. Banyak malaikat ni. Banyak ke ramai? Bahasa kitab lah. Kalau bahasa kita ni, malaikat ni panggil banyak ke ramai? Kalau Nabi Rasul ramai. Tak, kalau Nabi Rasul ramai. Kalau malaikat banyak ke ramai? Ramai. Gitu. Dah. Ayat kita sebut banyak ni banyaklah. Tapi kalau kita lah, kalau bahasa Malaysia kita ni, banyak ke ramai? Kalau Nabi Rasul ramai. Ke dahulu sebut macam mana Nabi Rasul? Ke sebut banyak juga?
Dan mereka itu malaikat amat banyak, tiada mengetahui dengan bilangan mereka itu malaikat melainkan Allah Ta'ala. Dan bahawa kepala mereka itu, kepala malaikat ni, dipanggil ru'asaul malaikah, ketua-ketua malaikat. Kepala malaikat ni 4. Iaitu 4 tu Jibril dan Mikail dan Israfil dan Israel. Ini 4 ru'asaul malaikah, kepala malaikat. Dan wajib i'tiqad bahawa ada bagi Allah Ta'ala malaikah. Selesai pembicaraan aqaidul iman yang 50, mengenal Allah, mengenal Rasul, yang di permulaan kitab Faridah ni, ianya adalah permulaan yang wajib atas tiap mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan. Ini di awal kitab Faridah kita dahulu. Permulaan yang wajib atas tiap-tiap mukallaf, sama ada laki-laki dan perempuan. Dia takmimkan lagi tu. Walahal sebut kata mukallaf ni orang yang akil, yang berakal, orang yang baligh, yang sampai umur. Tak kira lelaki perempuan lah, samalah kewajipan. Tapi diperjelaskan dalam kitab Faridah ni, sama ada lelaki ataupun perempuan. Apakah permulaan yang wajib atas tiap-tiap mukallaf? Mengenal Allah, mengenal Rasul. Mengenal Allah, mengenal Rasul, mengetahui dan berpegang akan hukum sifat yang wajib bagi Allah dan Rasul, berpegang akan hukum sifat yang mustahil bagi Allah dan Rasul, berpegang akan hukum sifat yang harus bagi Allah dan Rasul, dengan bahawa mengetahui dan berpegang akan aqaidul iman yang 50. Aqaidul iman yang 50. Saya dah ulang. Aqaidul iman yang 50. Itu permulaan agama. Tak ada situ, tak ada lah agama. Tak ada sembahyang, tak ada puasa, tak ada zakat, tak ada haji. Terkadang aqaidul iman yang 50 ni orang tak tahu pun. Tak tahu pun aqaidul iman yang 50. Tak tahu pun kedudukan aqaidul iman yang 50. Penting besarnya aqaidul iman 50, tak tahu. Tapi dia bicara aqaidul iman 50, apa benda bicara? Tukar-tukarlah, buat tajuk lain lah pula. Sebab tak tahu. Tak tahu. Apa dia aqaidul iman yang 50? Maknanya yang tak tahu ni, aqaidul iman 50 ni bukan cerita main-main lah. Tak tahu sungguh. Ada orang dia tak tahu jumlah 50. Bila sebut aqaidul iman yang 50, hak mana? Tu wujud ke dalam bakok tu lah. CD amanah tabligh fatanah lah. Capu-capu semua keluar 50. Tu kita pegang. Cuma tidak tahu 50. Ada juga gitu. Hak wujud ke dalam bakok tu dia pegang. CD amanah tabligh fatanah dia pegang. Kesemua tu 50. 50 dia tak pernah capu lah kata-kata. Tapi dia pegang walaupun dia tak tahu aqaidul iman yang 50 tu dia pegang. Akidah 50 tu. Dan kalau hak tak ada, memang tak ada sungguh. Tak tahu. Tak pernah bercara pun. Tak pernah ambil heran pun. Bila bicara bab aqaidah 50, tak nampak pun situ apa benda. Kalau dengar-dengar pun apa benda. Itu gitu, faham tak ni?
Dia nampak agama ni semayang, nanti Ramadan puasa, sampai masa bayar zakat, dapat panggilan mengerjakan haji dan umrah. Itu je agama dia faham. Hak permulaan agama dia tak tahu. Tak tahu sungguh ni, bukan kurang. Hak permulaan agama. Kemudian aqaidul imam 50 ni ada kitab faridah kita ni lah. Bukan secara ngapa. Secara perici molek-molek. Secara perici molek-molek. Aqaidul imam 50 hak permulaan agama ni. Jadi ma'rifatullah ni. Mengenal Allah, mengenal Rasul ni. Permulaan agama aqaidul imam 50. Yang mana aqaidul imam 50 ni kalau balik pada rukun iman, yang pertama, yang ketiga lah. Yang keempat. Yang pertama dengan yang keempat. Yang pertama beriman dengan Allah. Yang keempat beriman dengan Rasul. Ada ni. Kita jangan lupa dahulu bicara Islam, iman dan ihsan. Kalau bicara Islam mudah. Sebab asas kepada Islam adalah dua kalimah syahadah. Penyaksian tiada Tuhan melainkan Allah. Penyaksian Nabi Muhammad utusan Allah. Itu di rukun Islam yang pertama. Itu mudah sebab itu nombor satu. Ada ni. Syahadah akan Allah, syahadah akan Nabi SAW ni duduk rukun Islam nombor satu. Hak rukun Islam nombor satu ni lah yang menjadi asas kepada Islam. Asas lah nombor satu. Itu nombor dua, nombor tiga, nombor empat, nombor lima. Daripada Islam zahir ni pergi kepada iman. Jadi pergi pada iman dia kena sama dengan hak zahir ni juga. Jadi asyhadu an la ilaha illallah pergi pada iman, percaya dengan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ni pergi kepada iman, percaya kepada Rasul. Tapi hak rukuk Islamnya dua-dua tu yang pertama. Hak bahagian imannya beriman dengan Rasul nombor 4 jadinya. Jadi nombor 4. Hak susunan rukun Islam ni bukan ulama buat. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 sampai nombor 6 bukan ulama yang susun. Ni dalam hadis Jibril. Apabila Jibril AS tanya Nabi SAW berkaitan dengan iman, Nabi pun jawab rukun iman ikut susunan tu. Antuk minabillah, bahawa engkau beriman dengan Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi. Tengok. Wa rusulihi tu nombor 4 tu kan. Yang kedua malaikat, yang tiga kitab, yang keempat rasul. Dan susunan ni pun ayat Al-Quran. Al-Quran pun susun gitu juga. Ayat kita baca dalam lepas mayam itulah. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Amanar rasul tu kan. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Berarti situ. Lepas tu kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Tengok. Wa rusulih tu nombor 4 Quran yang susun. Quran yang susun. Bukan ulama susun. Jadi macam mana asas kepada iman, asas kepada Islam zahir, asyhadu an la ilaha illallah, pergi kepada iman, beriman dengan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pergi pada iman, beriman dengan Rasul. Tapi Rasul nombor 4. Kenapa jadi dalam hadis, dalam Quran letak Rasul nombor 4? Ni. Walha beriman dengan Rasul tu asas kepada rukun iman. Kalau kata nombor 2 lah. Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Kalau kira. Tapi kerana letak nombor 4, itu ulama ada bahas lah. Dikira kepada bagaimana agama diturunkan kepada umat. Agama daripada Allah diwahyukan melalui malaikat Jibril, bawa kitab kepada Rasul, Rasul bawa pada umat. Dia gitu. Agama daripada Allah,
Diwahyukan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril bawa kitab kepada Rasul. Rasul bawa agama kepada umat. Nah, itu susun seumpama tu. Ini pandangan ulama Melaka ni. Apa hikmah susunan rukun iman dalam hadis dan Quran Rasul mempak. Itu hikmahnya besarlah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apalagi pada pembicaraan asas pada iman adalah beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Hak permulaan agama iaitu mengenal Allah, mengenal Rasul. Sebab mengenal Allah Rasul ni berimanlah. Sebab mengenal Allah dan Rasul terdahulu ni i'tiqad yang putus dalam hati. Itu dipanggil iman. Ni kepercayaan yang sepenuhnya itu dipanggil iman. Itulah makrifah. Jadi permulaan agamanya mengenal Allah, mengenal Rasul, beriman dengan sifat Allah, sifat Rasul, aqaidul iman yang 50. Jadi dalam kitab Faridah ni, ni lebih dari separuh muka surat kita ni berkaitan dengan Allah dan Rasul ni. Muka surat 17. Tak banyak mana dah. Ada 4 muka surat je lagi. 4 muka surat lagi. 4 muka surat ni bicara malaikah, bicara kitab, bicara hari kesudahan. 3 rukun iman. 4 muka surat terakhir, sekarang ni muka surat 17. 4 muka surat terakhirnya bicara bab malaikah, kitab, panjang sedikitnya hari akhirat. Panjang sikit hari akhirat. Jadi 3 rukun iman, 4 muka surat belakang. Jadi permulaan ni 7 muka surat ni berkaitan dengan beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Dan termasuk beriman dengan Allah, permulaan agama mengenal Allah, termasuk beriman dengan qadar dan qada. Jadi kita sebut tadi 4 muka surat terakhir bicara bab malaikah, kitab dan hari kesudahan. 3 rukun. Sampai muka surat 17 beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, 2 rukun. Baru 5. Mana satu laginya? Qadar dan qada. Qadar dan qada panjang dah bicara di sifat iradah. Jadi qadar dan qada masuk di bawah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Permulaan agama qadar qada ni. Permulaan agama. Sebab beriman dengan qadar dan qada ni masuk dah di bawah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa dalam hadis qadar qada ni Nabi letak nombor suku? Letak nombor 6 benar. Ada ni. Walah qadar qada tu bahagian kudrah iradah ilmu. Kudrah iradah ilmu masuk di bawah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Nabi letak suku qadar qada ni? Ini panggil apa ni? Penekanan, perincian. Sebab tu ada riwayat hadis. Bila ditanya berkaitan dengan iman, dia jawab 5 je. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ada 5 je. Qada-qada tak ada. Dalam ada riwayat hadis yang seumpama tu. Dah qada-qada duduk mana? Duduk yang pertama tu. Tapi kenapa hadis Jibril letak suku nombor 6? Ni. Ada. Sebab apa? Di sini satu penekanan yang berasingan. Hak berkait dengan kudrah, iradah dan ilmu. Mati mulai. Itu permulaan agama. Termasuk di bawah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila selesai aqaidul iman yang 50, barulah nak pergi pada malaikah, kitab, Rasul, kesemuanya masuk di bawah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malaikah, kitab, hari kesudahan masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Ada. Dak sekarang ni permulaan agama mengenal Allah, mengenal Rasul, aqaidul iman yang 50.
Lepas tu malaikah kita hari kesudahan. Kalau kita beriman dengan Rasul, kita pasti akan beriman dengan sekalian perkara yang Rasul bawa datang. Mana? Malaikah Rasul bawa datang. Dalam hadis, dalam ayat-ayat Al-Quran. Beriman dengan kita, Rasul bawa datang. Dalam hadis, dalam ayat-ayat Al-Quran. Beriman dengan hadis kesudahan, Rasul bawa datang. Dalam hadis, dalam ayat-ayat Al-Quran. Beriman dengan Rasul saja, akan beriman dengan malaikat, kitab dan hari kesudahan. Sebab itulah kita beriman dengan Allah dan Rasul, dia kena ada dalil. Kena ada dalil sendiri. Kita berpegang sifat Allah, sifat Rasul kan. Kita ada dalil sendiri. Kita beriman dengan malaikat. Mana dalil? Mana dalil? Kita beriman dengan hari kesudahan. Mana dalil? Ada ni. Mana dalil? Dalil tadilah hadis Jibril tadi. Dalil hadis Jibril itulah dalil. Tapi tidak erti. Tak apa. Sebab apa? Sebab duduk di bawah kita beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ada dalil. Kita beriman dengan Nabi Rasul ni benar. Ada dalil. Kita beriman dengan Nabi Rasul ni amanah, tabligh, fatanah. Ada dalil. Jadi hak malaikat kita dan hari kesudahan duduk situ dah. Kena ada dalil suku. Tak payah. Ada dalil lagi bagus. Tapi tak wajib berdalil. Dan kalau tanya kita beriman dengan barzah. Mana dalil? Itu sam'iyah belaka tu. Itu tak boleh pakai akal. Itu sam'iyah dengan bahawa kita dengar daripada Rasul cerita. Bila kita dengar daripada Rasul cerita, dia kena pakai hadis ataupun ayat Quran. Atau Rasul cerita. Tak boleh mari sini dah. Pandai ni? Dia tak boleh mari sini. Wajib pada akal. Ada alam barzah. Ada ngaji gitu? Mustahil pada akal. Tak ada alam barzah. Ada? Tak ada gitu. Sebab itu bukan hak akal. Itu hak sam'iyah. Semata-mata ambil dengar daripada ceritaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila semata-mata ambil dengar dari ceritaan Nabi sallallahu, dia kena dua je lah, Al-Quran dan hadis. Kita beriman dengan barzah, mana Al-Quran, mana hadis. Kita beriman dengan tiup sangka kali pertama, kedua, mana Al-Quran, mana hadis. Ada belakang Al-Quran hadis, kita dah ingat. Dosa ke tak? Tak. Dah kan wajib berdalil. Berdalil hak akal hidup yang 50 tu. Itu berdalil. Beriman dengan Nabi Rasul kena ada dalil. Kemudian hak hari kesudahan ni Nabi yang cerita. Jadi kita berpegang dengan apa yang Nabi cerita ni. Dalil kita mana? Dalil hak sifat sidik, amanah, tabligh lah dalil kitanya. Ada ni. Kita perasan tak kalau tanya dalil, tak ada dalil. Bukan tak ada dalil, kita tak erti. Kita tak ngaji siapa, ingat ayat Al-Quran. Cerita bab bangkit kembali, ayat Al-Quran kita ingat, tak ingat kitanya. Jadi hak malaikat, kitab dan hari kesudahan, itu semua masuk di bawah beriman dengan Rasul. Hak beriman Allah dan Rasul, itu permulaan agama. Sebab tu terkadang kitab Faridah ni, ada sesuatu kitab Tauhid yang lebih kurang sama dengan kitab Faridah ni, habis Aqaidul Iman yang 50, habis kitab. Dia tak ada malaikat, kitab dari kesalahan tak ada. Ada semua kitab yang seumpama tu, yang sama kecil lah dengan Faridah ni. Tapi Faridah ni lengkap ke-6 rukun iman. Ada ni. Ada semua kitab gitu. Dia hanya ada Aqaidul Iman yang 50, habis. Tak ada malaikat, kitab, Rasul dia tidak ceritakan. Mana tak lengkap lah ke-6 rukun iman. Kitab Faridah ni lengkap ke-6 rukun iman. Jadi secara hak permulaan agama mengenal Allah dan Rasul, nak pergi pula kepada perkara yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana malaikat, kitab dan juga hari kesudahan.
Kita beriman dengan Allah pun maksud dia beriman dengan Nabi Muhammad SAW juga. Bukan malaikat kita hari kesudahan sahaja. Nabi yang cerita. Berkaitan dengan Allah qada pun Nabi yang cerita. Ada ni? Kita beriman dengan Allah pun Nabi yang cerita. Kita beriman dengan qada pun Nabi yang cerita. Sebab itulah menghina Nabi SAW murtad orang ni wal-iyazabillah. Mazhab Maliki habis tutup buku dah, tak terima dah syahadah dia. Itu mazhab Maliki. Sekarang dihina Nabi SAW. Macam hak dululah Salman Rushdie dulu, ingat tak? Orang mana? Orang Bangladesh ke India ke gitulah asal dianya. Jadi mazhab Maliki orang hina Nabi SAW murtad. Orang ni wa'alaizabillah murtad lah. Syahadahnya tidak akan diterima kembali, bunuh semata-mata. Oh, dia gitu. Ada ni. Mazhab Maliki. Hina Allah Subhanahu Wa Taala murtad juga. Syahadahnya bertaubat. Terima. Terima mulalah kalau dia bertaubat kau. Ada ni. Hak murtad yang lain, dia syahadah kembali, bertaubat kembali, diterima taubat dia. Termasuk hina Allah pun diterima taubat dia. Mazhab Maliki. Tapi bila hina Nabi SAW, mazhab Maliki tutup dah, tak terima dah. Bunuh je. Tak ada. Dia kata asyhadu semula, dia bertaubat dah, bunuh je. Oh, tu mazhab Maliki. Jadi kenapa pula gitu? Hina Allah diterima taubat. Hina Nabi SAW, dah, bunuh je. Tak terima dah syahadah dia. Jadi besar Nabi pula daripada Allah Ta'ala. Bukan gitu. Jangan salah faham. Sebab bila hina Nabi SAW, habis segala-gala. Sebab kita beriman dengan Allah pun mari daripada kita beriman dengan Nabi SAW. Situ umbi dia. Dia kena faham gitu. Jangan salah faham pula, besar ke Nabi daripada Allah Ta'ala. Tak boleh gitu. Allah Ta'ala Tuhan, Rabb, Ilah. Nabi ni hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang lemah. Tak boleh nak banding. Tapi kalau orang faham kok Zuhir gitu kok, macam besar Nabi SAW daripada Allah. Ini Nabi je pakai kerak lalu dah. Kerak. Tak ada. Nak patah balik. Tak ada. Bunuh je. Itu mazhab Maliki lah. Mazhab Syafi'i, hina Nabi SAW murtad orang ni, walaizabillah, tak kerak. Mana dia diterima taubah kembali. Itu mazhab Syafi'i. Sebut tadi mazhab Maliki. Kenapa jadi besar situ? Sebab agama yang sampai kepada kita adalah melalui Nabi SAW. Kita beriman dengan Allah pun mari daripada Nabi yang bawa datang. Kalau dihina Nabi, ditolak Nabi, habis ada benda dah lah. Maksud dia gitu. Berkaitan dengan beriman dengan Nabi SAW. Jadi bukan hanya beriman dengan malaikat, kitab dan kesudahan saja. Maksud dia beriman dengan Nabi, beriman dengan Allah, beriman dengan qada pun masuk di bawah beriman dengan Nabi SAW. Ini kedudukan Nabi SAW di sisi ummah, tinggi kedudukan Nabi. Kita sangat memuliakan Nabi SAW. Tetapi Nabi adalah Rasulullah, Nabi adalah hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang lemah macam kita juga. Kedudukan tinggi yang ada pada Nabi SAW adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.